Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita dapat bertemu sekali lagi alhamdulillah dalam pertemuan kita yang kita adakan dengan izin Allah Subhanahu wa taala setiap minggu. Alhamdulillah kita adakan tadabbur, siri tadabbur, kita katakan ringkas mingguan lah setiap hari Sabtu insya-Allah. Selepas kita menunaikan solat subuh, kita bersama-sama insya-Allah setiap minggu dengan izin Tuhan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, untuk kita memperbincangkan secara ringkas ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti biasa, kita hendak letakkan disclaimer lah, saya bukan seorang pakar dalam bidang Quran atau bidang tafsir. Cuma sekadar seorang fakir yang cuba sedaya upaya untuk belajar berkenaan dengan Al-Quran. Kerana Al-Quran ini diturunkan kepada kita supaya kita dapat belajar, kita dapat tadabbur, kita dapat faham dan kita dapat amalkan, supaya kita boleh berubah untuk menjadi orang yang lebih baik. Kerana tujuan kita ialah untuk kita kembali, akhirnya kita nanti akan kembali kepada Allah SWT, dan tentu saja kita hendak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, jadi dia tahu apa yang terbaik buat kita, dan dia telah turunkan apa sahaja wasiat dia, pesanan-pesanan dia kepada kita supaya kita boleh mengikuti dia, supaya kita boleh mencapai keredaan dia dengan kita mengikuti ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, terutamanya termasuklah para nabi yang akhir zaman ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah SWT sendiri suruh nabi kata kat kita, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, jika benar kalian tu mencintai Allah, maka ikutlah aku, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan itu Allah akan mengampuni, mencintaimu. Allah balas cinta kita itu. Kemudian Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Sebab tu kita kena taati Allah, taati Rasul. Kalau kita berpaling, kata Allah sebelum ayat ni kita telah bincangkan bahawa Allah itu tidak menyukai orang-orang yang kafir, yakni orang-orang yang mengambus kebenaran. Dia kambus hati dia, tutup hati dia dengan kebenaran setelah Allah SWT itu memberi dia kebenaran yang cahaya, yang terang benderang. Matahari itu terang benderang. Tapi kalau kita duduk dalam gelap, kita duduk dalam rumah tu, kita ambil langsir hotel lah misalnya, atau rumah, kita tutup langsir tu dengan langsir yang tebal, langsir hotel tu, langsung tak nampak, gelap je. Pukul 12 tengah hari pun boleh tidur lagi, sebab kita hidup dalam kegelapan. Begitulah, kalau dah cahaya Islam itu terang benderang, tetapi kita tutup hati kita, maka kita seolah-olah hidup dalam kegelapan. Dan mudah-mudahan kita tidak menjadi begitu. Sebab tu Allah datangkan kisah Bani Israel, Allah datangkan kisah orang Yahudi ini, di mana mereka ini ahli kitab ini, mereka ini tahu kebenaran, tetapi mereka tidak mahu menerima kebenaran itu, walaupun kebenaran itu datang seterang cahaya mentari, kerana dia rasa dengki. Sebab tu kita doa ke Allah SWT, surah Al-Hasyr tu kan, ayat 10, supaya kita tidak ada rasa perasaan dengki kepada saudara-saudara kita yang lain. Kalau kita nak tegur pun ada cara dia, ada kaedah dia. Kita kena anggap orang yang kita nak tegur tu adik-beradik kita. Kita kena bayangkan dia tu seperti kalau kita macam mana kita nak. Jadi kita nak orang tegur kita macam mana. Jadi itu sebenarnya yang kita kena fikirkan.
Cukuplah kita berteori-teori yang kita katakan uh, kita hendak mencegah kemungkaran yang terang menerang kena je balas terang menerang juga. Sebenarnya kita ada cara-cara kaedah yang boleh mengharmonikan. Jadi itu sebenarnya supaya kita tidak ada rasa takut-takut, sebenarnya apa yang kita buat itu kerana rasa dengki. Yang itu yang kita tak mahu, sebab syaitan itu sentiasa mengambil peluang untuk kita memecah belahkan manusia ini. Dia dah putus asa dah. Dalam hadis ada katakan untuk mengeluarkan orang-orang daripada Arab Jazirah itu, lebih kurang masuk hadis, untuk keluarkan mereka ini daripada Islam, tetapi apa yang mereka buat adalah pecah belahkan. Apa itu kerja syaitan. Sebab apa penentangan pertama yang berlaku di langit, penentangan pertama yang berlaku kepada Allah SWT ialah kerana hasad dengki. Dan apabila turun di bumi pun, apa yang berlaku kepada anak-anak Adam AS, Nabi Adam AS, pembunuhan itu berlaku kerana hasad dengki. InsyaAllah bila sampai masa kita akan bincangkan perkara tersebut. Maka Allah SWT datangkan kisah dalam surah ini, dalam surah Ali Imran ini. Nama pun daripada Ali Imran ini adalah keluarga Imran. Nak menunjukkan bahawa kalau pendidikan yang baik itu bermula daripada rumah itu sendiri, dan juga nak tunjuk bahawa para nabi ini ada hubungan persaudaraan sebenarnya, termasuklah manusia itu ada hubungan persaudaraan, dan dia perlulah diperkukuhkan dengan apa? Akidah yang satu. Bukan sekadar mengaku bahawa Ibrahim itu adalah bapaku misal, Ibrahim itu adalah orang yang kami sanjung, tetapi malangnya kita sekadar menyanjungi susuk tubuh, tetapi kita tidak menyanjungi pelajaran ataupun akhlak dia, pengajaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim itu sendiri. Itu sebenarnya adalah renungan kepada kita sendiri, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Adakah kita sekadar menyayangi susuk tubuh Nabi, tetapi kita tidak mahu enggan menerima ajaran yang dibawanya. Begitu juga jangan kita sekadar menerima fiqh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita meninggalkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia ini, di mana akhlaknya dikatakan wallahu a'lam adalah akhlak Al-Quran. Taib, sebelum kita lanjutkan, apa khabar tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala? Semoga sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera, sentiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita dah sampai kepada kisah di mana menunjukkan keluarga Ali Imran ini, menunjukkan keluarga Imran ini, Ali itu keluarga, menunjukkan kepada keluarga Imran ini, Ali Imran ini, antaranya siapa ialah Nabi Zakaria itu sendiri, seperti mana kita telah bincangkan apa hubungan dia. Dan tentu sahaja Maryam ini adalah anak kepada Imran ini. Seperti mana kita telah jelaskan minggu lepas, tidak dinyatakan berkenaan Imran ni adakah dia telah masih hidup lagi atau telah meninggal, wallahu alam. Cuma ada pandangan kalau kita lihat dalam tafsir Misbah minggu lepas, di mana penulis tafsir mengatakan bahawa Imran ni telah meninggal. Wallahu alam, hanya Allah SWT saja yang mengetahui dia, dan kita boleh tanya kepada orang yang lebih pakar lah berkenaan perkara ini. Baik, jadi kita dapat lihat bahawa Allah SWT diringkaskan cerita, iaitu Allah SWT menceritakan kita bahawa Maryam itu dibesarkan dengan orang yang hebat, iaitu Nabi Zakaria alaihissalam, seorang Nabi. Jadi kalau kita nak jadikan anak kita hebat, dia mesti dibesarkan dengan orang yang hebat. Jadi kalau kita nak anak kita hebat, anak kita berpendidikan, anak kita jadi orang baik, kita dulu kena jadi orang yang baik. Nak hantar anak-anak, jangan sekadar kita fikirkan daripada segi pendidikan biasa sahaja, dia kena tahu matematik sahaja dan sebagainya. Tapi tentu saja agamanya perlu diperhatikan. Bukan soal sekolah tu berpraktis atau apa saja, tetapi yang paling penting ialah guru itu mengajar akhlak. Kerana akhlak itu amatlah sangat diperlukan pada zaman kita ni, di mana zaman gadget ni, zaman komputer ni, zaman internet ni, manusia minta maaf cakap ada manusia yang telah hilang adabnya apabila berhadapan dengan komputer. Seumpama orang bila naik kereta, dia hilang dia punya kewarasan tu, dia horn orang, horn sini. Tapi bila berdua dengan dia, berhadapan dengan dia, baik pula. Tapi itu masalahnya. Begitulah juga dengan internet, di mana kita orang tak nampak kita, dan jari jemari kita ini rasa sedap untuk melakukan semua perkara, maka kita viral di sana sini tanpa memikirkan akibat yang akan kita hadapi kelak di akhirat.
tanpa memikirkan perasaan orang-orang lain. Jadi kita kena perhatikan. Jadi berkenaan dengan Maryam alaihissalam ni, walaupun dia diberitahu kepada kita dalam hadis, dia adalah wanita yang terbaik. InsyaAllah kita bincangkan nanti hadis dia, kalau kita jumpa dengan hadis tu nanti. Kalau tak minggu ni, minggu lepan insyaAllah. Tetapi apa yang kita lihat ialah dia dibesarkan oleh orang yang baik, itu Zakaria AS. Allah telah tentukan melalui pengundian, dan Allah tentukan Nabi Zakaria berjaya untuk mendapatkan hak untuk menjaga, mendidik Maryam ini. Maka Maryam ini membesar menjadi orang yang hebat. Kita lihat kata-kata dia, minggu lepas kita telah bincangkan, di mana Nabi Zakaria itu masuk ke dalam tempat Maryam itu menghabiskan masa dia untuk beribadah kepada Allah SWT, itu mihrab. Di mana mihrab itu datang daripada perkataan hab. Kalau kita lihat dalam tafsir Misbah ni, hab ni bermaksud perang lah. Hab tu perang. Sebab tu orang panggil kafir harbi tu kan, orang kafir yang boleh diperangi. Ini bukan semua orang kafir boleh diperangi, tapi kalau orang kafir itu khianat kepada negara dan sebagainya, maka dia boleh diperangi. Jadi di sini mihrab itu menurut penulis tafsir Misbah, dia bermaksud hab tu yakni perang. Jadi di situ bila kata perang ni maksudnya apa? Tempat khusus lagi tinggi yang digunakan sebagai tempat untuk memerangi nafsu dan syaitan. Jadi Nabi Zakaria ni dia masuk kat tempat situ, kat mihrab tu, dia lihat ada rezeki. Padahal dia tak bawa pun. Tapi bila dia masuk, ada je rezeki kepada Maryam itu. Jadi dia tanya, dipendekkan cerita, wahai Maryam, mana kau dapat rezeki ni? Jadi Maryam jawab, dia daripada sisi Allah. Sesungguhnya Allah bagi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Jadi kalau penulis tafsir dia kata, jawapan Maryam ini menunjukkan hubungan beliau yang sangat akrab antara Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada alasan kepada wanita untuk mengatakan bahawa mereka tidak boleh mencapai tahap yang sama seperti orang lelaki itu sendiri. Cuma caranya mungkin berbeza. Tak semestinya cara itu sama. Tidak semestinya. Kadang-kadang ada orang dia memilih untuk menjadi suri di rumah misalnya. Dia ada cara lain untuk dia mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dengan cara-cara yang telah tetap, dengan cara dia mendidik anak dia, dengan cara dia menguruskan keluarga, itu juga boleh membawa dia dekat kepada Allah SWT. Kalau dia sudi menukar pekerjaan dia itu menjadi ibadah. Dan itu sebab tu kata innama a'malu binniyat. Setiap perkara itu tergantung kepada niat. Tapi kalau dia duk mengeluh sahaja, kalau dia duk kata salahkan keadaan dan sebagainya, maka akhirnya kerja itu hanya menjadi kerja-kerja yang biasa saja, bahkan menimbulkan stres dan boleh membawa kepada depresi pula kan kalau tak jaga kan. Jadi itu sebenarnya. Jadi kita dapat lihat bahawa Maryam ni kalau ikutkan orang muda terkurung kat dalam satu tempat hanya untuk mentaati Allah Subhanahu Wa Taala, itu suatu perkara yang boleh mendatangkan stres. Orang muda sepatutnya pergi huha sana, huha sini kan, begitu. Ini kita nak kena lockdown ni lagi. Ada orang yang akan rasa stres, tension, terpaksa duduk kat rumah sahaja dan sebagainya. Tetapi orang yang ada hubungan dengan Allah SWT, apa sahaja ialah cara untuk dia mendekatkan diri dia kepada Allah SWT. Kita lihat kepada Buya Hamka rahimahullah ta'ala misalnya. Dia tulis dalam tafsir Al-Azhar, dia kata, kalau dah aku tak dipenjara, maka dia tidak dah dapat menyiapkan tafsir Azhar tu. Tapi bukanlah kita nak minta kita masuk penjara, taklah. Tetapi ada orang pernah minta, iaitu Nabi Yusuf AS, di mana dia digoda oleh para wanita, maka dia kata ke Allah SWT, penjara itu lebih dia cintai daripada dia mengikut rayuan-rayuan para wanita ini. Kita dapat lihat bahawa orang itu mencapai kebahagiaan dengan Allah SWT di mana sahaja dia berada. Sebab Allah SWT itu dia tidak ada tempat khusus. Kena ada kat sini, tidak. Allah SWT itu boleh dihubungi. Bukan kita kata Allah tu di mana-mana, bukan, jangan salah faham, jangan disalah ertikan, jangan diviralkan perkataan itu. Tapi kita katakan bahawa kita boleh hubungi Allah SWT itu di mana sahaja kita berada. Kerana ilmu Allah itu bersama, ilmu Allah itu ada. Allah ada ilmu tentang apa sahaja. Sebab Allah SWT maha mengetahui. Allah itu lebih dekat daripada dua urat leher kita. Maksudnya kalau kita berada di mana sahaja, kita boleh merasai cinta Allah SWT. Itu untuk orang yang akrab dengan Allah SWT. Jadi apabila
Apabila Nabi Zakaria mendengar perkara ini, dia memberi motivasi, memberi satu kejutan, memberi satu anjakan pada kepada Nabi Zakaria ni untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara tersebut telah kita bincangkan dan insya-Allah hari ini kita akan bincangkan dengan lebih lanjut pada ayat yang 38. Didatangkan kisah ini sebab orang ahli kitab, terutamanya orang Nasrani, mereka mengatakan bahawa mereka sayang kepada Nabi Isa alaihissalam dan mereka mengangkat Nabi Isa AS itu lebih. Dan sini Allah nak cerita bagaimana sebenarnya patut kita berinteraksi dengan Nabi Isa AS. Adakah benar dia anak Tuhan, sebahagian daripada Tuhan atau Tuhan? Kita akan lihat pada ayat-ayat yang berikut ini insya-Allah. Dan apa faedahnya untuk kita memegang Nabi Isa ni sebagai Nabi Allah yang mulia juga. Dan kita juga kena pegang supaya jangan kita buat Nabi Muhammad SAW itu berlebihan seperti mana orang-orang Nasrani buat kepada siapa? Kepada Nabi Isa AS. Yang itu sebenarnya kita kena belajar. Yang hendak kita agungkan, yang hendak kita sayang itu pastilah terutamanya apa dia? Ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. Sebab itu Allah kata, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika benar kau cinta kepada Allah, ikut aku. Ikut apa? Segala apa yang diajar oleh Rasulullah SAW dan segala apa akhlak yang ada pada Rasulullah SAW semampu kita. Wallahu a'lam. Okey, kita terus kepada ayat 38 insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang direjam. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika, di sanalah, da'a, berdoalah, telah berdoalah, Allah sampaikan kepada kita, Zakaria rabbah, kepada apa? Tuhannya, tanpa berlengah. Ambil peluang. Bila kita dapat satu sign, kita dapat satu tanda untuk melakukan sesuatu, jangan berlengah. Kerana itu mungkin itu datang daripada Allah SWT. Kemungkinan besar itu datang daripada Allah SWT, ilham kepada kita untuk buat sesuatu. Bila kita dapat peluang untuk buat benda baik, jangan bertangguh. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria. Setiap apa sebenarnya yang berlaku adalah tanda kekuasaan Allah SWT. Kita boleh lihat tanda kekuasaan Allah SWT itu ada di mana-mana saja. Kita boleh mengambil pelajaran daripada siapa pun, termasuk orang yang lebih kecil daripada kita. Seperti mana Nabi Zakaria AS, walaupun dia telah ada ilmu, ada kenabian, tetapi dia masih sudi untuk belajar tentang Allah SWT daripada orang yang lebih muda daripada dia, bahkan anak didik dia, iaitu Maryam. Kita dapat lihat perkara tersebut. Kita lihat kadang-kadang apa berlaku kat kita. Kita hantar anak-anak kita jauh-jauh belajar dekat Masjid Al-Azhar misalnya. Dia balik, dia tegur kita jadi tak suka kan, tak senang. Jadi itu sepatutnya tidak begitu. Sepatutnya kita dilihat seseorang itu bukan kepada siapa dia, tetapi apa yang dia bawa. Apabila menempati kepada Quran dan Sunnah, kita kena sudi buka hati, pintu hati kita ini untuk kebenaran. Walaupun dia bertentangan dengan syahwat kita, walaupun yang bawa itu anak kita sendiri, cucu kita sendiri, orang yang lebih jahil daripada kita, tapi kita tak terima apabila kita lihat perkataan itu, ketika itu perkataan dia kata itu adalah perkataan yang benar. Jadi hunalika da'a Zakaria rabbah. Di sana berdoalah Zakaria. Jadi hunalika di sanalah, yakni mana kat sana tu? Kat mihrab tempat Maryam berada. Dan saat itu ketika dia dengar jawapan tentang sumber rezeki Maryam, harapan Zakaria untuk peroleh anak keturunan muncul kembali dari lubuk hatinya yang terdalam. Kata penulis tafsir Misbah. Sebab apa, selama ni memang harapan tersebut telah pun dia pendam kerana dia sedar bahawa dia dan isterinya telah lanjut. Tetapi dia lihat apa yang terjadi kepada Maryam. Boleh kita katakan Maryam AS lah orang yang kita doa kepada dia, serta mendengar dan menyadari ucapannya bahawa Allah memberi rezeki kepada siapa yang dia kehendaki tanpa yang berkaitan dengan dia menduga. Kadang-kadang kita lihat rezeki Allah SWT itu datang daripada tempat yang tak sangka-sangka. Ada orang musim pandemik ni, tiba-tiba masa tu lah rezeki dia melimpah. Wah, masa tu orang ambil perhatian kat dia. Orang pun pelik. Kan? Time pandemik dia pula mewah pula kan. Sebab Allah bagi rezeki kepada siapa sahaja tanpa ada hisap.
Itu yang berlaku kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Dia ada teori tentang Allah SWT, tetapi sekarang dia lihat depan mata dia tanda kekuasaan Allah SWT daripada apa? Daripada petunjuk Allah datang melalui Maryam itu sendiri. Lepas tu kita katakan petunjuk Allah SWT tu kita boleh dapat dari mana-mana, tetapi kita mesti peka, sudi untuk mengkaji. Kita lihat apa sahaja tanda-tanda kekuasaan Allah SWT jika kita mahu berfikir. Kita dapat lihat di sini, kita katakan bahawa kita dapat saksikan kemuliaan Maryam di sisi Allah SWT. Sebab tu Nabi Zakaria ni dia nak supaya dia dapat anak yang boleh dapat perkara yang sama juga seperti mana anak saudaranya itu Maryam itu. Anak saudara isteri dia ada setengah pandangan mengatakan begitu. Jadi dia nak juga kalau ada dapat anak yang macam ni. Ada penulis tafsir An-Nur dia tafsirkan begitu. Maka dia pun doa lah dengan satu doa yang sangat indah. Kalau kita lihat doa ini, kita akan dapat lihat kalau tak silap dalam surah Maryam nanti. Sangat melankolik sekali, sangat orang kata dengan penuh harapan sekali. Tapi kita tak nak spoiler lah, nanti insyaAllah bila sampai surah Maryam nanti kita akan lihat betapa seriusnya, betapa walaupun berkehendak, tetapi Nabi Zakaria itu minta dengan penuh lembut tanpa paksaan, mengakui kelemahan dia. Itu kita dengan Allah SWT jangan sombong. Kita kena mengakui kelemahan kita. Ini kita kata berkat usahaku. Sedangkan kita lupa bahawa la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada sebarang daya kekuatan melainkan dengan apa yang datang daripada Allah SWT. Lepas tu apa dia doa? Qala, dia pun telah berdoa. Fi'il madhi kan yang telah lepas. Rabbi, wahai Tuhanku. Tak perlu pun perkataan ya Rabbi. Wallahu alam, dalam ayat lain ada ya tidak, tapi setengah pandangan mengatakan wallahu alam. Kadang-kadang sebut ya, kadang-kadang tak sebut. Jadi Rabbi itu menunjukkan apa? Tidak perlu diseru pun, tetapi sudah ada kedekatan. Cuma perkataan Allah kata da'a di sini bermakna menyeru. Bila kata menyeru walaupun tidak dengan suara kuat, menunjukkan bahawa memang perlu, desperate, nak sangat. Macam kita panggil orang, "Oi, mai sini tolong aku, oi." Kita minta macam tu kan. Bila kita kata macam tu, kita memerlukan. Tapi bayangkan satu perasaan yang sangat memberontak, yang nak macam bukan memberontak, yang dia nak sangat. Nak sangat, tapi tahu bahawa, sedar diri bahawa dia telah tua. Jadi dia nak sangat, tetapi dalam masa yang sama, apa saja keputusanmu ya Allah, aku reda. Tapi aku minta sebab kau kaya, ghani. Lepas tu kita dalam keadaan apa sekarang ni? Nak kena lockdown ke apa? Dalam keadaan kes semakin tinggi, kita kena kembali kepada Allah SWT. Allah SWT boleh lakukan apa saja. Mati itu pasti. Kalau tak mati kerana virus ini, kita akan mati kerana lain. Jadi apa yang kita boleh buat? Usaha selain upaya untuk melindungi diri kita daripada sebarang penyakit, apa saja wabak penyakit. Kita usaha, tetapi akhirnya kita serah pada Allah SWT. Kita doa banyak-banyak pada Allah SWT. Jalani kehidupan kita tanpa bersangka buruk kepada Allah. Jadi qala Rabbi, dia doa wahai Tuhanku. Hab bermakna Allah tu Al-Wahhab. Allah tu Wahhab. Allah tu Maha memberi. Jadi kita pun minta hab bagilah aku. Habli, bagilah kepada aku. Min ladunka, daripada sisi engkau. Sebab kita tahu, Nabi Zakaria tahu yang boleh bagi bukan manusia, hanya Allah saja yang boleh bagi. Zaman moden ni kita boleh buat macam-macam cara, dengan eksperimen, dengan makmalnya apa saja. Yang penting benih itu adalah daripada benih suami dan benih isteri. Maka boleh dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan mengikut syarak. Yang tu tuan-tuan kena tanya dengan mufti lah, kalau orang yang lebih pakar, sebab saya bukan pakar. Jadi, tetapi akhirnya yang hendak memberi roh itu, yang nak tiupkan roh itu siapa? Allah SWT. Izin Allah SWT juga. Jadi Nabi Zakaria tahu perkara ini, dia kata milladunka. Hanya boleh datang daripada kau ya Allah. Tak ada upaya aku. Usaha saja. Dan kita dapat lihat bahkan Maryam dapat lebih daripada itu. Maryam dapat anak tanpa perlu buat usaha pun. Ada asbab untuk manusia, tapi Allah SWT boleh hilangkan asbab tersebut. Sini kita lihat Nabi Zakaria ada usaha untuk dapatkan anak. Nanti Maryam dapat lebih daripada itu. Bukan sekadar makanan atau buah-buahan yang dia dapat. Makanan yang dia dapat lebih daripada itu lagi. Allahu Akbar. Masya Allah.
Allah itu maha besar dan Allah itu berkehendak apa saja yang dia nak. Apabila dia nak sesuatu, dia hanya kata kun, dia berkehendak, maka jadilah. Fayakun. Jadi habli min ladunka zurriyatan, dia nak anak keturunan, tapi bukan tak berhenti macam tu je. Ya Allah, aku nak anak, ya Allah, aku nak anak, ya Allah, aku nak anak, ya Allah. Tapi akhirnya anak itu bertukar dan jadi orang yang kita sendiri pun, Allah, kenapalah aku dapat anak macam ni. Sebab tu bila nak minta anak, kita kena belajar dengan Nabi Zakaria AS, belajar dengan orang hebat ini, dan belajar daripada Nabi ini. Nak minta anak bukan sekadar minta anak, zurriyatan tayyibah, anak keturunan. Ini bukan sekat ini dapat keturunan apa yang apa? Tayyibah, yang baik. Baik daripada segi akal dia, baik dari segi fizikal dia, baik dari segi akhlak dia, baik dari segi akidah dia, baik dari segi iman dia, baik dari segi segala-galanya. Innaka sami'ul, minta maaf, innaka sami'ud du'a. Apa dia? Maka sesungguhnya engkau, minta maaf tak ada maka, sesungguhnya engkau, ada taukid kat sini, innaka sami'ud du'a, maha mendengar doa. Itu lagi cara yang kita belajar daripada Nabi Allah Zakaria ni. Bila dah minta, kena puji Allah SWT. Dia kata, Allah, kau maha mendengar, ya Allah. Sami'ud du'a, kau ni maha mendengar. Aku yakin dengan kau, ya Allah SWT. Bukan kita bila doa, kita kata, aku tak tahulah, aku dosa aku banyak, Allah nak makbul ke tidak, entahlah. Yang itu kita dah, awal-awal kita dah letakkan Allah SWT itu tidak mahu membantu kita. Bagaimana Allah nak bantu kita? Kita pergi interview nak dapat kerja. Kita kata kat bos kita bakal bos kita lah, kalau boleh jadi bos, kalau dapat kerja jadi bos, kalau tak lah. Jadi kita kata kat orang yang nak interview kita ni, para orang-orang yang nak temu duga kita ni, kita kata terpulang kepada pihak tuan dan puan lah, nak terima saya bekerja ni atau tidak. Macam tu ke kita minta kerja? Ya, kita minta kerja, kita kata besarlah harapan saya agar saya ini diterima bekerja di sini, supaya saya boleh memberi sekian dan sekian. Begitu juga kita dengan Allah SWT sepatutnya kita kata, ya Allah, engkau itu sami'ud doa. Dan kita kata, oh, signal Allah tak sampai kat kita apa semua. Seolah-olah kita merendahkan Allah. Sedangkan dalam surah Ar-Rahman kata Allah itu sibuk. Allah tu sibuk apa? Menjawab doa-doa apa? Para hamba dia. Jadi tu Nabi Zakaria tahu perkara ini, dia doa walaupun dia tahu mustahil untuk dia, kelemahan dia mustahil itu untuk dia, tetapi tidak mustahil untuk Allah. Kita kena sentiasa rasa rendah diri. Aku tahu aku tak mampu, tetapi aku tahu Allah mampu. Itu sepatutnya yang kita kena fikirkan, kena letak dalam diri kita. Aku tak mampu betul, tetapi Allah itu mampu. Mungkin aku tak mampu nak capai kepada Allah SWT, tetapi Allah mampu untuk capai aku. Signal aku mungkin tak sampai, tapi signal Allah sampai. Jadi di situ kita dapat letak bahawa kehebatan itu adalah kehebatan Allah. Bila kita cerita kat orang, oh Allah makbul doa, aku bukan nak cerita bukan hebat kita ni sebab doa. Hebat Allah SWT tu sudi nak jawab doa kita. Baik Allah SWT sudi nak jawab doa kita walaupun kita penuh dengan maksiat. Ya, itu sebenarnya yang kita perlu fikirkan. Wallahu a'lam. Kemudian apa berlaku? Menarik ni, Allah cerita kat kita ni. Ini cerita yang kita patut dengar sebab ini cerita yang benar. Apa yang berlaku? Fanadat, ayat seterusnya, ayat 39 ni ringkas kita bincangkan. Fanadathul malaikah. Maka kemudian di sini guna fa bukan summa. Fa maknanya immediately, terus sahaja dijawab doa tu. Sebab Allah SWT kata, mereka bertanya kepadamu tentang aku, maka katakan bahawa aku tu dekat. Aku akan makbulkan segala doa. Jadi di sini Allah makbul doa Nabi Zakaria ni terus, immediately, terus sahaja tanpa bertangguh. Sebab ada fa tu. Fanadathul malaikah. Kemudian memanggilnya Zakaria malaikat. Ada yang mengatakan malaikat Jibril, ada yang mengatakan para malaikat, wallahu a'lam. Tapi biasanya yang menyampaikan wahyu itu siapa? Malaikat Jibril alaihissalam. Yang penting malaikat, bukan jin jebalang ke, bukan. Bukan jin, bukan syaitan, bukan. Dia adalah malaikat yang memanggil Nabi Zakaria. Ketika apa? Di sini Allah gunakan perkataan sifat.
Bukan perbuatan lagi. Wa huwa qa'im. Dan dia itu sedang berdiri. Maksudnya dia memang itu perbuatan yang dia sentiasa laku. Itu sifat dia dah. Sifat Nabi Zakaria itu bukan setakat sekerana dia nak dapat anak, dia berdiri beribadah, tidak. Dia itu sifatnya memang itu. Wa huwa qa'im. Dia itu berdiri. Yusalli. Dia sedang solat. Allah guna, kalau tuan-tuan puan-puan perasan, saya bukan pakar, tapi sekadar orang biasa tengok ayat Quran ni, Allah guna perkataan sebelum ni da'a, telah berdoa. Di sini Allah bagi tahu perkara ni telah pun berlaku. Nak tunjuk kepada kita orang sebelum ini dah doa, maka Allah makbul. Maka mengapa kamu nak tangguh-tangguh lagi? Doa lah macam orang dulu. Confirm dah. Tetapi bila Allah sebut tentang beribadah, Allah kata yusalli. Bermakna perkara ini berlaku secara berterusan. Bukan sekadar kerana nak dapat anak, tiba-tiba tak dapat anak, tak payahlah. Atau dah dapat anak, tak lama lepas tu meninggal anak, fras. Allah ni baru bagi aku anak, susah nak dapat anak, 10 tahun baru dapat, tiba-tiba ambil pula. Marah kat Tuhan, so tinggalkan. Na'udzubillah min zalik. Semoga Allah SWT tak uji kita macam tu. Semoga Allah tak jadikan kita macam tu. Di sini kita dapat lihat Nabi Zakaria ni yusalli, sentiasa berulang solat fil mihrab, di mihrab tu, tempat di ibadah tu. Ada katakan masjid. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Sesungguhnya Allah dia beri kabar gembira kepadamu dengan Yahya. Musaddiqan bi kalimatin minallah. Sebagai membenarkan kepada kalimah daripada Allah. Anda kata kalimah daripada Allah itu Nabi Isa AS. Dia akan mempertahankan Nabi Isa AS. Wa sayyidan wa hasura. Tunjukkan sini bahawa para nabi ini walaupun dia senior, dia tak jealous kepada nabi selepas dia. Itu sebenarnya tunjuk kepada ahli kitab ni, jangan jealous dekat Rasulullah SAW. Para nabi tak jealous. Nabi Muhammad tak jealous dengan nabi yang lain. Jadi itu macam tu. Jangan dengki. Kita jangan dengki dengan para asatiza, dengki dengan orang lain. Kalau ada salah silap, kita boleh selesaikan dengan cara yang baik. Wa sayyidan wa hasura. Dan akan menjadi ikutan dan menahan diri terhadap wanita. Wa nabiyya, yang paling penting dia nak nabi. Minas salihin, daripada orang-orang yang baik, orang-orang yang salih. Tu dia. Nabi Zakaria tadi minta supaya dapat anak yang baik, Allah bagi yang lebih baik. Bahkan yang boleh mengawal, menjaga diri daripada syahwat, tidak melakukan zina dan sebagainya, perkara-perkara yang fahsyat, perkara-perkara yang mungkar. Dan juga dia itu seorang Nabi. Pangkat yang paling tinggi yang ada untuk manusia. Nabi. Wali pun sehebat mana wali, tak boleh lawan Nabi. Itu yang paling tinggi. Wan nabiyyam minas salihin. Dan juga daripada orang-orang yang salih. Jadi kita dapat lihat bahawa malaikat pun menyeru Nabi Zakaria AS ketika dia sedang solat di mihrab. Dan dia bagi tahu bahawa Yahya itu akan beriman kepada kalimah daripada Allah. Dan tersetuju kalimah Allah itu apa saja yang datang daripada Allah, termasuklah Nabi Isa AS tadi. Dan dia akan jadi ketua. Dia akan jadi orang yang menahan diri daripada perkara-perkara yang melakukan maksiat. Ada juga dia menahan diri daripada kahwin dan sebagainya. Tapi itu bukanlah sesuatu yang kita kena ikutlah. Itu satu pengkhususan untuk Nabi Yahya AS. Wallahu a'lam. Dan dia itu akan jadi seorang Nabi dan orang-orang yang soleh. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Seperti mana kita bacakan tadi, malaikat pun terus sampaikan berita gembira bahawa doa Nabi dimakbulkan. Dan pemberitahuan itu berlaku bila? Seperti mana kita kata tadi, ketika dia sedang solat. Tempat ibadah. Kita tahu bahawa tempat dia tadi adalah tempat ibadah di mihrab, itu adalah tempat peperangan di antara manusia dengan nafsunya dan juga dengan syaitan. Maka maklumat itu diberi ke tempat Nabi SAW, Nabi AS itu, Zakaria AS itu mendapat jawapan ketika dia sedang solat. Ini juga sebagai mungkin, kita katakan mungkin sebagai isyarat kepada kita, kalau nak doa, paling baik ialah ketika apa? Ketika dalam solat. Ketika kita sedang melakukan ibadah, ketika kita ada ketaatan dalam sedang melakukan ketaatan kepada Allah. Sebab tu paling baik kat mana? Ketika kita sujud. Dan juga yang jarang yang ada manusia, kadang-kadang ada kita tinggalkan sujud tu, kita tak tinggal. Yang bagus juga ketika tahiyat akhir. Habis tahiyat fa innaka hamidum majid tu, kita doa.
Tengok doa yang Nabi ajar dan juga doa yang kita hendak mohon kepada Allah SWT. Kalau dalam bahasa Melayu kita boleh doa dalam hati. Jadi itu sebenarnya tempat, sebab ketika itu kita rapat dengan Allah SWT, maka diceritakan tentang dia dapat anak ni ketika apa? Ketika dia sedang solat, ketika dia sedang beribadah kepada Allah SWT. So Allah kata dia dapat apa? Yubashiruka bi Yahya. Dia dapat Yahya. Dan Yahya ni tergolong daripada golongan Nabi dan juga orang yang soleh. Okey. Itu secara ringkas kita bincangkan. Dan kita nak lihat bagaimana reaksi orang yang hebat ini, iaitu Nabi Zakaria alaihissalam ni. Qala ayat 40 diringkaskan daripada ayat tadi, ayat 39 tadi. Ayat 40 Allah melanjutkan firman dia, qala rabbi anni yakunu li ghulam wa qad balaghani al kibar. Bila kata gulam di sini, maksudnya nanti insya-Allah kita bincangkan sebentar lagi. Jadi qala rabbi anni yakunu li ghulam wa qad balaghani al kibar. Dia kata mana mungkin yang kita nak katakan, macam mana aku nak dapat anak? Macam mana aku nak dapat anak? Macam mana aku nak dapat gulam? Wa qad balaghani al kibar. Aku dah sampai kepada usia. Yulagha balaghaniya ni bermakna dah sampai balaghani al kibar. Aku dah sampai kepada tua sangat, kibar. Usia yang lanjut. Wa mraati, dan ada satu lagi masalah lagi, bukan sekadar aku dah tua, tapi wa mraati, isteriku akhir. Isteriku ni wanita yang mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah buat apa yang dikehendaki. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita kena lihat Nabi Zakaria dia doa kat siapa tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat? Dia doa kepada Allah SWT. Yang menyeru dia, yang bagi tahu berita gembira siapa? Malaikat Jibril. Kita ambil pandangan bahawa malaikat Jibril lah yang bagi wahyu. Tapi menariknya Nabi Zakaria tak respon kepada malaikat Jibril. Sebab malaikat Jibril cuma perantara saja. Nabi Zakaria respon kat siapa? Respon kat Allah. Sebab tu kita nak doa, kita kat Nabi, jangan doa kat Nabi, jangan minta Nabi makbulkan. Kalau Nabi masih hidup, kita boleh minta Nabi doakan. Tapi jangan kita pergi minta ya Allah ya Rasul, jangan. Kita tak tahu, mungkin ada pandangan yang benar kan, tapi kalau boleh yang paling baiklah minta terus ke Allah. Sebab kita tak nak kita risau syaitan pusing kita jadi syirik pula nanti. Bukan saya nak tuding jadi ke apa semua, tapi kita kata yang lebih afdal. Kita lihat macam mana Nabi Zakaria ini dia buat. Kita belajar dengan Nabi. Sebab mereka adalah orang-orang yang terbaik. Kita belajar. Sebab tu kisah ni datang kan. Keluarga Ali Imran dia keluarga yang baik. Kalau kita kata ipar dia orang yang baik lah. Qala rabbi anni. Dia kata apa? Dia telah berkata Rabbi. Walaupun dapat dari Jibril, dia minta kat Allah. Dia tak minta kat Jibril. Nabi SAW tak minta kat Jibril, dia minta kat Allah. Rabbi Tuhanku, anni yakunu li ghulam. Macam mana aku dapat anak? Wa qad balaghani al kibar. Aku dah sampai kepada usia lanjut. Wa mraati, dan isteriku akhir mandul. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Allah berfirman, demikianlah Allah buat apa yang dia kehendaki. So dia dapat wahyu, kemudian kemungkinan Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. So bagi tahu dekat Nabi Zakaria, Allah buat apa yang dia kehendaki. Nabi Zakaria tahu perkara ni. Cuma dia kata apa? Macam mana aku nak dapat anak yang sihat lagi kuat ni? Sebab perkataan gulam ni memang maksud bukan sekadar dia bayi. Dia akan membesar jadi kanak-kanak lah. Dia akan jadi budak lah. Itu gulam. Jadi kita dapat lihat bahawa macam mana aku boleh dapat ni? Sedangkan aku ini dah tua, aku ni mandul. Sebab proses dapat anak ni banyak cara, mungkin anak angkat ke, ataupun ada orang nak kahwin dengan dia ke, orang lain perempuan muda nak kahwin dengan dia, so dia berusaha maka dia dapat anak dan sebagainya. Maka macam mana? Dan menariknya Nabi Zakaria tak salahkan isteri dia saja, dia tetap cakap dia pun lemah juga, dia pun tak ada kekuatan. Di sini Allah kata demikianlah
Yang ini sesuatu yang Allah kata zalika. Allah, kalau penulis tafsir Misbah ni, dia kata zalika ni menunjukkan isim isyarah ba'id, yang jauh. Kenapa Allah guna kata zalika? Nak tunjuk bahawa ia selalu manusia rasa perkara tu jauh sangat dengan dia, macam mustahil. So Allah gunakan seperti mana yang manusia faham. Zalika, itulah. Allah kata itulah zalika. Allah kata zalika, kadzalika, demikianlah Allah yaf'alu ma yasha. Allah buat apa yang dia kehendaki. Walaupun perkara tersebut bukan perkara yang biasa, jauh daripada dugaan manusia, tak sejalan dengan hukum-hukum Allah, tak ikut sunatullah yang kebiasaan dia Allah tetapkan asbab musabab semua, tapi Allah mampu melakukannya. Ini berlaku kepada Yahya. Jadi bukan kejadian Isa AS saja ajaib, tetapi sebenarnya kelahiran Nabi Yahya juga ajaib. Jadi kalau nak jadikan Tuhan, orang-orang ahli kitab ni, orang Nasrani misalnya, kalau nak jadikan Tuhan, maka Yahya ni juga, berdasarkan pandangan mereka, sepatutnya Yahya ni juga dijadikan Tuhan lah. Kalau ikut logik akal. Tetapi kita tak boleh lagi ikut logik akal. Kita kata mereka ini adalah hamba-hamba Allah yang Allah tentukan mereka lahir dalam keadaan yang ajaib, dan itu tidak menjadikan dia tu Tuhan. Sebab tu kita kena lihat, bukan lihat kepada keajaiban, tapi lihat kepada pencipta keajaiban. Kita lihat karamah macam mana hebat pun, kita bukan lihat kepada karamah tersebut, kita lihat kepada yang mencipta karamah itu. Itu cara kita berfikir. Barulah akan harmoni dan selamat insya-Allah dunia akhirat. Tuan-tuan minta maaf, saya minum dulu. Bismillah. Jadi apabila Allah kata demikianlah Allah berbuat apa sahaja yang dia kehendaki, maka kita dapat lihat bahawa apa sahaja Allah boleh nak buat. Allah mampu melakukan apa sahaja. Allah boleh jadikan Adam AS tanpa perantaraan ayah dan ibu. Allah boleh jadikan Yahya AS walaupun usia ayahnya telah lanjut, ibunya mandul, boleh ada anak. Bermakna Allah boleh bagi juga kenabian ni kepada siapa sahaja yang dia kehendaki, termasuklah kepada orang Arab yang ahli kitab ni, orang Yahudi tak suka. Allah boleh bagi kepada orang yang butuh huruf pun, Allah boleh bagi kenabian. Ilmu tu Allah boleh bagi. So hebat kan? Sekarang kita rasa sekarang ni Zionis hebat, mereka ni kuasai dunia, mereka semua. Tapi Allah datangkan COVID ni semua apa pun tak boleh jadi. Itu pun masih lagi tak mau insaf lagi. Jadi mendengar penjelasan Allah SWT ini, maka hati Zakaria pun percaya. Dia bukan tak percaya, tapi dia lebih teguh kepercayaan itu. Seperti mana Nabi Ibrahim, dia nak lihat sendiri kekuasaan Allah, begitulah Nabi Zakaria ini ditenangkan dengan wahyu. Maka ini sebagai pengajaran kepada kita, sepatutnya bila kita ada masalah, kembali kepada wahyu, dan wahyu itu boleh menenangkan kita. Seperti mana Nabi Musa AS, bila dia takut, dia rasa takut lihat ular di depan tu, tali-tali tu seolah-olah macam bergerak-gerak jadi macam ular, Allah tenangkan dia dengan wahyu. Itu sepatutnya kita manusia, bila rasa macam susah hati ke apa, buka Al-Quran baca. Kadang-kadang tak faham pun, Allah bagi kita ketenangan. Kemudian lebih baik kita faham, baca pula terjemahan dan belajar lagi. Dan itu akan menjadikan kita lebih percaya melalui pengalaman dan teori-teori yang kita belajar ni. Maka agungnya anugerah ini kepada Nabi Zakaria AS, maka Allah SWT janjikan dia direct terus jawapan kepada doa dia. Kita dapat lihat pada ayat 41. Dan Nabi Zakaria dia nak tambah keyakinan ni, kita dapat lihat daripada ayat 41 insya-Allah. Qala rabbi ja'alli ayah. Dia kata Tuhanku. Minta maaf, dia tak kata wahai pun. Tuhanku terus. Kita ikut seperti mana yang disusun dalam Quran. Qala rabbi ja'alli. Dia telah berkata, yakni Nabi Zakaria kata, Rabbi, Tuhanku, ij'alli, jadikanlah aku ayah, tanda-tanda. Excited orang zaman dulu, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Sebab nak cakap, dia nak kena ada tanda. Sebab Nabi Zakaria tak tahu macam mana Allah nak bagi ni. Tetapi Allah dah bagi tahu dia akan dapat anak nama Yahya. Bukan anak buluh betung ke, bukan anak yang dibawa oleh angsa ke, gus ke, bukan. Ini anak dia sendiri, daripada benih dia dan daripada rahim isteri dia. Itu berita gembira buat dia. Untuk orang-orang yang saleh.
beribadah, tidak pernah pengajaran kita dapat lagi, tak pernah berputus asa walaupun tak dapat anak, tak adalah tiba-tiba tak nak beribadah kepada Allah, tak kekal beribadah kepada Allah. Cuma ada peluang nak doa, mintalah. Ada peluang nak usahalah sampai ke akhir hayat. Jadi kalau untuk orang yang lama tak ada anak, selain berdoa, apa boleh buat? Pergi ke hospital, pergi ke pakar, ada duit sikit, pergi buat cara yang dibenarkan syarak, pergi buat yang dengan kepakaran yang ada pada doktor yang diberi oleh Allah SWT, boleh cuba usaha cara moden pula dan sebagainya dengan di samping berdoa. Ada qala rabbi ja'alli, dia kata Tuhanku beri aku satu tanda. Qala ayatuka alla tukallima liman nasa salasata ayyamin illa ramza wadhkur rabbaka kasiran wasabbih bil ashiyyi wal ibkar. Tandanya bagimu adalah engkau tak berbicara dengan manusia selama 3 hari kecuali dengan isyarat, dan sebutlah Tuhanmu sebanyak-banyaknya serta bertasbihlah di waktu petang dan pagi hari. Jadi Nabi Zakaria berkata, Tuhan bagi aku tanda. Sebab zaman dulu tak ada pregnancy test tu kan. Zaman sekarang pregnancy test tengok okey dah ada tanda, ada 2 lain tu okey. Dah mengandung dah. Ya ada tanda. Betul pergi doktor pula check nadi semua apa semua dan dapat confirm ada. Betul bila dah sampai kandungan besar apa semua nanti boleh check pula apa jantina ada apa dan sebagainya. Tapi zaman tu tak ada. Awal-awal dia mana nak nampak lagi daripada perut dia dan sebagainya. Jadi dia nak tanda. Nabi Zakaria nak tanda, senang dia nak cerita kat isteri dia dan sebagainya lah. Ini tanda Allah bagi aku bahawa kau dah mengandung. Itu dia, antara dia. Jadi kita dapat lihat bahawa isteri aku dah mengandung. Dia kata. Kata penulis tafsir Misbah, dia kata tujuan nak tahu tu bukan nak sebab nak bagi tahu, macam saya cakap tadi mungkin saya tersilap, bukan sekadar nak bagi tahu kat isteri dia, tetapi supaya dia dapat bersyukur atas nikmatmu ini. Sebab tu ada pandangan kalau dalam Buya Hamka, bila Nabi Zakaria minta tanda, sebenarnya tanda tu nanti dia akan sampai kepada hari yang dia memang biasa berpuasa pun. Wallahualam, mungkin itu maksud Buya Hamka. Buya Hamka kata dia berpuasa. Kalau kita nak kaitkan macam mana berpuasa, macam mana puasa boleh jadi tanda? Sebab zaman tu puasa dia bukan sekadar makan dan minum, tapi puasa menahan diri daripada bercakap. Itu juga berlaku kepada Maryam nanti kita tengok. Jadi sampai kepada kemungkinan maksud Buya Hamka ni, dia akan sampai kepada rutin dia. Itu hari yang dia itu sentiasa tak bercakap, iaitu 3 hari. So itu tanda dia bahawa dia itu tidak dia itu mendapat anak. Tetapi kalau kita lihat bahawa kebanyakan tafsir mengatakan bahawa dia memang tak mampu nak cakap. Mungkin dia berkait, mungkin Buya Hamka tak terima sebab apa, menurut beliau dia ada dalam Bible. Tapi kita kena lihat bukan semua dalam Bible itu salah. Sebab ada yang sama dengan Quran pun, sebab dia ada cebisan daripada kitab yang benar. Kitab Injil tu. Jadi kita dapat lihat bahawa apa yang Allah nak sampaikan sini, yang kebanyakan ulama mengatakan bahawa, mufassirin mengatakan bahawa memang dia tak boleh cakap. Tanpa suara. Dia dah jadi kelu. Tak hilang suara. Itu tanda. Saya sendiri sebagai orang yang lemah, secara personalnya kata, ya itu tanda. Sebab kita sihat, tak sakit, apa-apa tiba-tiba tak boleh cakap. Yang boleh cakap hanya apa? Yang boleh kau ucapkan hanya apa? Hanya pujian kepada Allah. Kerana itu bersyukurlah, sebut nama Tuhan banyak-banyak 3 hari itu dan hari-hari berikutnya, serta bertasbihlah. Yang disucikan Tuhanmu daripada segala kekurangan, segala kesyirikan, segala rasa macam Allah tak boleh nak bagi aku anak dah, aku dah tua dah. Tak, Allah boleh buat segala-galanya. Bila kata mensucikan Allah, bermakna kita sucikan Allah daripada sebarang kelemahan, sebarang sangka buruk. Di waktu pagi dan waktu petang. Wallahu a'lam. Ada juga kalau kata tafsir Misbah seperti mana Buya Hamka kata tadi, ni sebenarnya sebagai knowledge lah, lanjut. Dia kata penganut faham rasional, kalau yang tak nak terima bahawa ni sebagai mukjizat lah, yang tiba-tiba lidah jadi keluar dan sebagainya, tanda dia. Penganut rasional, faham rasional, dia faham, dia kata firman engkau tak bicara dengan manusia selama 3 hari, dalam arti Zakaria tak memiliki dorongan untuk bercakap-cakap dengan orang lain kerana jiwanya telah dipenuhi untuk kegembiraan, rasa syukur. Bukan dalam arti beliau tak mampukan sampaikan sesuatu dengan berbisik atau suara keras kepada orang lain. Pendapat ini, kata penulis tafsir Misbah, boleh jadi nilai logik, hanya saja dia dihadang oleh 1-2 pertanyaan.
Apa makna pengecualian yang disebut oleh ayat ini? Itu yang kecuali isyarah, kata beliau. Selanjutnya, apakah ketiadaan dorongan berbicara dengan orang lain dapat jadi tanda yang jelas buat Nabi Zakaria? Jadi kata penulis tafsir Misbah ni, menurut khidmat penulis dan banyak penafsir memahami ayat ini dan ayat serupa secara suprarasional, justru mengukuhkan pembuktian di atas. Bermakna memang dia tak boleh bercakap. Membuktikan bahawa kelahiran Isa tanpa ayah bukanlah satu saja peristiwa yang dapat dijadikan bukti bahawa beliau adalah Tuhan atau anak Tuhan. Bermakna bukan kelahiran Nabi Isa saja ajaib, kelahiran Nabi Yahya ni ajaib sampai ayah dia tak bisa bercakap sebagai tanda kelahiran dia. Jadi bukanlah Nabi Isa ni sahaja yang ajaib, jadi Nabi Yahya pun ajaib juga. Sampai ayah tak boleh bercakap 3 hari sebagai tanda kelahiran dia. Jadi kenapa nak jadikan Nabi Isa ni anak Tuhan? Kenapa begitu? Sedangkan ada juga manusia yang lain zaman dia juga ada perkara ajaib yang berlaku. Wallahu a'lam. Mari tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah. Kita lihat sebenarnya kalau kita nak belajar banyak tanda-tanda kekuasaan Allah SWT. Allah bagi tahu kat kita tanda-tanda isteri Zakaria mengandung. Sampai dia tak mampu berbicara dengan orang lain selama 3 hari. Itu keajaiban. Bukan satu keajaiban. Sebab tu bila sampai surah Kahf, dari surah Kahf nanti, surah Kahf Al-Kahfi tu, Allah kata, adakah kamu sangka ini sahaja yang ajaib? Yang mereka ni tidur beratus-ratus tahun, sedangkan tanda Allah SWT tu banyak sekali dalam diri kita. Dalam apa sahaja kita dapat lihat. Baru ni gerhana kan? Berlaku gerhana tu. Jadi kita dapat lihat kehebatan Allah SWT. So kita galakkan supaya apa? Solat. Disunatkan solat. Sebagai apa? Kita tunduk bahawa dalam keadaan kita banyak COVID, bukan COVID-19 ni yang berkuasa. Bukan Zionis ni yang buat sesuka hati dia berkuasa. Mereka ada jet berjuang bersama, tapi itu semua Allah SWT boleh musnahkan bila-bila masa Allah nak. Kalau tiba-tiba tak bergerak, Allah boleh jadikan perkara tersebut. Jadi kita dapat lihat keajaiban dia, tanda Yahya nak lahir, tanda Yahya nak lahir tu, Nabi Zakaria tak mampu berkomunikasi dengan orang lain, melainkan dengan isyarat. Maka apa nak kena buat? Dia kena sebut nama Allah banyak-banyak. Dia kena ucapkan tasbih di waktu pagi dan petang. Sebab tu kalau kita lihat dalam tafsir An-Nur, dia kata, dalam keadaan kamu tak bisa berbicara, kamu tak mampu nak cakap, apa kita nak kena buat? Ingat Allah banyak-banyak. Pagi petang. Dalam keadaan kita tak boleh keluar rumah ni, apa kita nak buat? Kita ingat Allah pagi dan petang. Sebagai rasa tanda syukur kepada dia. Bukan duk stres kat rumah, tak tahu nak buat apa. Bukan. Kita masih ada Allah. Kita masih ada Allah. Begitu sebenarnya. Jadi ayat ini memotivasi untuk kita apa? Untuk kita dorong kita untuk terus berzikir. Mengingati Allah dalam apa juga keadaan. Hati, lidah, perbuatan. Azkurni azkurkum. Minta maaf. Ayat tu, ingat Allah, maka Allah akan ingat kamu. Itu sebenarnya ayat tu. Mari kita lihat ayat tu betul-betul. Sebentar ya tuan-tuan, supaya tak salah, supaya kita dapat manfaat lah daripada ayat-ayat datang daripada Allah SWT. Jadi Allah kata apa dalam surah Al-Baqarah ayat 152, kita dah bincangkan sebelum ini. Tuan-tuan boleh rujuk semula dalam dalam YouTube, ada kita dah habis bincangkan berkenaan surah Al-Baqarah secara ringkas. Tapi kalau ada mana silap tu, tuan-tuan tinggallah, ambil elok je. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wala takfurun. Maka kerana itu ingatlah kamu kepada aku. Fadhkuruni, ingat aku. Zikir-zikir tu makna ingat. Tazkirah tu mengingatkan. Azkurkum, aku akan ingat kamu. Washkuruli, bersyukurlah, wala takfurun. Dan jangan kamu ingkar. Antara nikmat Allah SWT ialah Allah bagi kita kemampuan untuk ingat Allah SWT di waktu senang dan di waktu susah. Itu dia. Itu nikmat Allah SWT. Dah dapat nikmat, dapat anak, apa nak buat? Happy ke? Pergi belanja ke? Pergi happy-happy ke? Nak belanja tak masalah, boleh. Tetapi adakah kita tiba-tiba rasa macam hurray, hihi, terus jadi orang hilang ingatan, terus melakukan maksiat kepada Allah SWT, pergi berjoget dan sebagainya? Bukan itu sepatutnya kita lakukan. Apa yang kita perlu buat ialah apa? Mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan penuh tawaduk, dengan penuh rasa
Allah keinsafan. Ya Allah, Allah masih lagi nak jawab doa aku walaupun banyak dosa aku. Baiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Yusuf, mana Nabi Yusuf AS. Dia diuji macam-macam, masuk dalam perigi, masuk dalam penjara dan sebagainya. Tiba-tiba dia kata Allah terbaik, Allah terbaik. Itu kita sepatutnya sangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat 42. Okey. Wa idh sebelah Allah kata waskur rabbaka katsira ingat Tuhanku banyak-banyak, wasabbih dan tasbihlah bil asyi pada waktu petang, wal ibkar dan pada waktu tengah hari, pada waktu pagi hari. Maka ayat seterusnya ayat 42. Wa idh qalatil malaikatu ya Maryam innallaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Setelah Allah SWT cerita berkenaan Nabi Zakaria, Allah cut the scene. Sebab ini Allah nak sampaikan supaya kita sebagai pembaca Al-Quran, siapa saja, sama ada dia orang Islam ke tak Islam, ahli kitab ke, yang dia ataupun orang Najran yang nak berdebat dengan Nabi tentang Nabi Isa ni, dia kena faham susunan ini. Setelah Allah cerita berkenaan keajaiban yang berlaku kepada Nabi Zakaria, ialah tua, keajaiban yang berlaku kepada Nabi Yahya ini, kelahiran dia adalah kelahiran ajaib. Terus Allah cerita supaya manusia masih terfikir lagi tentang keajaiban Nabi Yahya ni, kelahiran dia. Maka Allah cerita berkenaan dengan Nabi Isa AS supaya kita boleh kaitkan dengan Nabi Isa. Supaya kita boleh kaitkan dengan Nabi Yahya. Nabi Yahya punya keajaiban ajaib, Allah cerita pasal Nabi Isa pula supaya kita boleh kaitkan dengan Nabi Yahya bahawa kelahiran mereka kedua-duanya adalah keajaiban dan itu tidak menjadikan mereka tu Tuhan. Itu dia. Itu cara kita melihat ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, kita dapat kesimpulan tadi, ayat tadi mengisahkan tentang Zakaria pohon untuk dapat putera, untuk dapat anak. Permohonan itu dikabulkan oleh Allah meskipun ketika itu usia dia sudah lanjut dan isterinya seorang perempuan yang mandul, menunjukkan kekuasaan, keajaiban yang berlaku kepada Zakaria AS, dan isterinya melahirkan anak. Dia kelahiran Nabi Yahya itu ajaib walaupun mereka telah tua dan mandul pula. Sekarang kita pergi kepada ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya berkenaan dengan Maryam. Sebab nak kaitkan dengan Nabi Yahya tadi. Ayat 42. Wa idh qalatil malaikah. Dan ingatlah ketika dia qalat, digunakan untuk muannas, untuk perempuan. Wa idh qalat, dan apabila telah berkata al malaikah, malaikat iaitu Jibril AS, ya Maryam, wahai Maryam, innallaha astafaki, sesungguhnya Allah telah pilih kamu, wa tahharaki, dan dia telah menyucikanmu, wastafaki, dan dia telah lebihkan kamu, ala nisa'il alamin, melebihi para wanita seluruh alam. Di sini kita dapat lihat bahawa kehebatan itu, kelebihan itu bukan saja Allah bagi kepada orang lelaki. Cuma orang lelaki ni ramainya Allah jadikan para nabi dan rasul. Jadi tentu saja para nabi dan rasul itu, lelaki-lelaki ini banyaknya yang dekat dengan Allah SWT. Kerana apa? Allah telah pilih mereka ini sebagai nabi dengan penuh, dengan kehimahan, dengan kebijaksanaan yang ada kepada Allah SWT. Allah telah menjadikan bahawa para nabi ini adalah lelaki. Tetapi ini tidaklah menidakkan bahawa orang wanita itu tidak ada yang Allah pilih untuk menjadi orang yang hebat. Maka Allah SWT utuskan malaikat. Sebab tu ada ulama yang mengatakan bahawa Nabi itu ada sebenarnya daripada kalangan wanita yang tak ada Rasul. Allahu'alam. Itu sekadar pandangan. Tetapi di sini majoriti ulama mengatakan bahawa Maryam ini adalah kita katakan dia ni adalah wali Allah lah. Bagaimana Allah hubungkan datangkan malaikat, mungkinlah dia tak dapat wahyu tetapi dia dapat ilham ke hati dia, rasa dapat mendengar kata-kata itu melalui tapi Allah terjemahkan mengenaan bahawa Allah bagi tahu bahawa kata-kata itu, bisikan itu adalah daripada malaikat. Wallahu alam, kita tak tahu. Yang itu kita tak payah bincang panjang sangat sebab kita tak tahu. Yang penting apa saja yang datang kepada Maryam itu, sama ada bisikan hati dan sebagainya, tetapi dia adalah datang daripada malaikat, iaitu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam. Dia kata, wahai Maryam, aku nak pilih kau, aku nak suci kau. Ini Allah nak pilih, bukan aku.
Allah nak pilih kau, Allah telah pilih kau, Allah telah suci kamu, dan Allah telah lebihku daripada nisa, daripada sebarang wanita yang lain seluruh alam. Ada yang kata pada zaman itu, ada yang kata memang pada zaman mana pun. Wallahu alam. Tu kita lihat berkenaan dengan hadis berkenaan Maryam ini. Okey. Kita dapat lihat berkenaan dengan Maryam. Sekejap ya tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kalau boleh kita jumpa hadis. Sebelum ni ada hadis tu, tapi biasalah bila nak cari tu dah hilang lah. Okey, supaya dia bersamaan. Kita cara kita ialah kita lihat Quran, kita lihat juga sunnah. Jangan kita rasa macam sunnah ni suatu benda yang membebankan apa semua, tak. Sunnah ini adalah yang menerangkan ayat Al-Quran itu sendiri, datang daripada Rasulullah. So kita bersyahadah kepada Allah dan kita bersyahadah kepada Rasulullah SAW. Kita bersaksi bahawa Allah itu Tuhan, dan kita bersaksi bahawa Nabi Muhammad ini SAW dia bawa apa yang datang daripada Allah. Kita kena beribadah seperti mana yang Nabi ajar. Jadi kita kena lihat pandangan Rasulullah berkenaan dengan Maryam. Okey, sebentar tuan-tuan. Jadi Allah pernah Rasulullah SAW dia pernah kata, khairun nisa'iha Maryamu binatu Imran. Khairun nisa'iha Maryamu binatu Imran. Wanita terbaik yang pernah ada ialah, setengah ulama katakan antara yang pernah ada ialah Maryam binti Imran. Wa khairun nisa'iha Khadijah. Dan juga Khadijah. Jadi menurut Imam An-Nawawi, difahami daripada hadis ini bahawa Maryam dan Khadijah merupakan wanita terbaik pada zaman masing-masing. Wallahu a'lam. Jadi maksudnya semua orang ada peluang untuk menjadi yang terbaik. Bahkan lebih baik daripada lelaki pun. Kalau lelaki itu dia tak menjalankan tanggungjawab, dia perintah Allah SWT, maka dia boleh jadi low, lebih teruk daripada wanita itu sendiri. Walaupun dia tak ada haid, dia boleh sentiasa semayang apa semua, tapi tiba-tiba dia tak semayang, maka dia punya martabat boleh rendah daripada wanita sekali. Itu jadi tidak ada orang kata perendahan jantina di sini. Tidak ada orang kata melebihkan lelaki dan sebagainya. Allah bagi peluang yang sama, tetapi dengan cara masing-masing, dengan keistimewaan masing-masing. Dia tak semestinya sama, tetapi setiap orang tu ada kelebihan masing-masing dengan cara dia sendiri. Tapi dia boleh capai keredaan Allah SWT, bahkan pangkat yang tinggi di sisi Allah SWT. Suatu Allah kata, ingatlah ketika para malaikat kata, wahai Maryam, sungguhnya Allah telah memilihmu, menyucikanmu dan melebihkanmu ke atas segala perempuan di seluruh alam. Menurut penterjemah kata pada masa itu. Kemudian apa lagi yang dikatakan kepada Maryam? 43, walaupun dah hebat, walaupun dah mulia, apa yang dikatakan kepada Maryam ini? Ya Maryam, wahai Maryam, Uqnuti, ta'alah kamu li rabbik, kepada Tuhanmu. Lihat, walaupun dah jadi orang hebat, tapi masih dipesan supaya taat istiqomah. Jangan kita dah jadi hebat, kita tiba-tiba meninggalkan Allah Ta'ala, jadi sombong, rasa diri suci dan sebagainya. Dia jadi istidraj, dia jadi suatu benda yang ajaib, tetapi menyebabkan kita jauh daripada Allah SWT. Hati-hati. Jangan kita cepat perasan. Itu bila dah hebat, bila dah ada anak, dekatkan diri pada Allah, sucikan Allah. Bila dah Allah angkat jadi orang yang suci, orang yang rapat dengan Allah, lebihkan kamu daripada orang lain, apa kamu kena jadi? Kamu kena jadi tunduk lagi. Bukan jadi membangga diri. Sebab iblis dia dekat dengan Allah, dia jadi mutakabbir. Dia jadi orang yang kabir, orang yang membesarkan diri. Sedangkan mutakabbir itu membesarkan diri hanya layak untuk Allah. Jadi ya Maryam, wahai Maryam, uqnuti, taat kamu pada Allah. Tunduk kamu kepada Allah. Uqnuti, taat kepada Allah. Li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, yang lihat. Bila dah taat, apa-apa sujud, rendahkan dirimu, hinakan dirimu. Jangan besarkan diri, jangan jadi macam iblis. Jangan seperti ahli kitab. Dia dapat ilmu, apa dia jadi? Dia besar diri dia. Rasa hebat daripada orang lain, rasa suci daripada orang lain. Sepatutnya setelah dapat kemuliaan,
Nak kekalkan kemuliaan macam mana tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang rahmat Allah, jangan jadi gedebel nak lawan dengan semua orang. Jangan. Sedangkan sepatutnya apabila kita telah dimuliakan, dilebihkan sikit ilmu, kita kena taat pada, teruskan ketaatan dan sujudlah kamu. Warka'i, dan rukuklah kamu. Biarlah bersolatlah, samalah kita solat dengan dia orang. Maksudnya kalau di sini kita lihat tata cara solat sama saja. Ma'ar-raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Wallahu a'lam. Jadi Allah kata wahai Maryam taat. Jadi Allah pilih Maryam jadi orang yang taat kepada Allah. Allah perintah dia jadi taat. Itu dia. Allah yang pilih. Jadi Allah pilih pada Nabi ini untuk sampai risalah. Allah suruh mereka disampaikan risalah. Jadi Maryam juga juga perlu melakukan, kata ada setengah pandangan mengatakan perlu lakukan solat berjemaah bersama dengan orang lain. Sebab kita tahu dalam kita pun, syariat kita pun, solat berjemaah tu lebih. Cuma sekarang tak boleh di masjid, kita boleh buat sendiri dengan keluarga di rumah. Kenapa dia kena solat jemaah? Sebab dia tinggal kat masjid, maka kena solat dengan orang lain. Ya, rukuk juga isyarat pakai solat, kerana kalau sebut sujud tak kira lagi solat. Sujud boleh lakukan luar solat. Sujud syukur, sujud tilawah, semua luar solat boleh buat. Tetapi di sini juga disebut sujud dahulu kerana ibadah Yahudi ada sujud selepas qiyam. Mereka tak ada rukuk. Qiyam, rukuk dan sujud tu adalah ibadah solat umat Nabi Muhammad. Tapi wallahu a'lam. Tapi kata kita lihat bahawa walaupun orang Yahudi ni tak ada, tetapi kita lihat bahawa Maryam ni menunjukkan bahawa solat mereka sama saja seperti kita, iaitu ada rukuk. Tak tahu kenapa tidak ada pada mereka selepas tu. Wallahu a'lam, itu bukan kepakaran saya. Jadi ada tafsir lain kata rukuk tu maksudnya pergaulan, taat, setia dan rendah diri kepada orang-orang lain dalam masyarakat. Wallahu a'lam. Jadi kita lihat pula dalam tafsir Misbah. Supaya kita dapat lagi informasi yang menarik lah. Itu dia. Okey tuan-tuan, puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dapat lihat kalau penulis tafsir Misbah dia kata, kerana itu wahai Maryam, tulus dan taatlah kepada Tuhanmu serta sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi ayat di atas memberitahu kepada kita bahawa dua kali Maryam itu dipilih Allah. Pilihan pertama dikemukakan tanpa menggunakan kata ala yang berada di atas, dan yang kedua menggunakannya. Pilihan pertama kata beliau mensyaratkan bahawa sifat-sifat yang beliau sandang disandang juga oleh orang-orang lain dan juga telah dipilih oleh Allah SWT. Bukankah sebelum Maryam AS Allah telah milih manusia-manusia yang lain? Adapun pilihan kedua yang menggunakan kata ala, maka dia adalah pilihan khusus di antara wanita-wanita seluruhnya. Pilihan kali ini mengatasi yang lain sehingga tidak dapat diraih oleh wanita-wanita lain, itu melahirkan anak tanpa melakukan hubungan seks. Atau boleh jadi juga beliau dipilih sebagai satu-satunya nabi dari kalangan wanita. Bukankah malaikat menyampaikan kepada beliau wahyu-wahyu ilahi? Itu antara pandangan yang dikatakan oleh penulis tafsir Al-Misbah. Wallahu a'lam. Yang penting kita dapat tahu bahawa Allah SWT ajar kepada kita bahawa bila kita dah dapat berita yang baik, kita kena teruskan kebaikan itu dengan bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT bukan jadikan kita sombong, tetapi menjadikan kita lebih tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Kemudian Allah nyatakan kepada Nabi Muhammad SAW, ayat 44, Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Itulah sebahagian daripada berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Kamu tak ada pun wahai Muhammad. Padahal kau tak bersama pun mereka ketika mereka mencampakkan qalam. Apa qalam ni? Ada sebahagian musafir memberi maksud anak panah, maksudnya undian untuk dilakukan dengan melempar anak panah. Wallahu alam. Dan mereka itu apa berlaku? Aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Mereka ni apa? Mereka mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Tapi dapatkan Nabi Zakaria AS, orang yang soleh, orang yang baik, Nabi. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Dan tidak kamu berada di antara ketika mereka bertengkar. Jadi Allah SWT nak ajar bahawa berita yang sebenar itu bukan yang datang daripada Najran.
Bukan yang datang daripada ahli kitab. Berita tentang Nabi Isa ini adalah yang datangkan oleh Allah SWT itu sendiri daripada Quran. So versi yang Nabi dapat adalah versi yang sahih, versi yang paling betul dan paling tepat, dan bukan versi-versi yang lain yang berlegar ketika zaman Nabi Muhammad SAW dan termasuk yang berlegar pada zaman kita ini. Jadi itu yang Allah SWT nak ajar kepada orang yang datang dan jumpa dengan Nabi ni, yang orang daripada orang Nasrani, Najran ni, mereka datang jumpa Nabi, mereka nak bincang kepada Nabi, nak berdebat dengan Nabi tentang Nabi Isa. Allah kata ini berita yang sebenarnya. Keajaiban yang berlaku kepada Nabi Isa ini bukan menunjukkan ketuhanan, tetapi menunjukkan kehebatan Allah untuk memuliakan Maryam itu sendiri sebagai ibu kepada Nabi itu sendiri. Jadi kita dapat lihat bahawa kadang-kadang ini bagus juga sebenarnya untuk kita kaji lebih lanjut. Kadang-kadang misalnya suruh duduk di rumah, dia kata apalah aku ni, tak ada masa dah aku dengan Tuhan. Kadang orang kata tak ada masa nak me time dengan Allah kan. Jadi kita kata macam tu. Sedangkan kita lupa bahawa untuk mendekatkan diri dengan Allah SWT ini dengan banyak cara. Banyak cara membesarkan anak-anak juga. Itu salah satu cara dia. Dapat anak yang saleh itu adalah suatu perkara yang baik, yang sangat hebat, yang susah nak dapat. Sebab tu Allah ajar kita doa, Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu Allah ajar pada kita. Telah nak zaman lah ni, zaman kita sekarang ni macam-macam sangat anasir buruknya. Macam-macam sangat dugaan yang boleh datang satu klip boleh dapat apa saja. You can see, you can watch everything. Everything. Apa saja. Jadi kita harapkan sangat anak-anak yang saleh ni. Kata peluang untuk besarkan anak kita, jangan kita jealous ke orang lain bekerja dan sebagainya. Sekarang semua orang kena work at home pun. Dan setiap orang tu ada cara masing-masing. Dan taklah kata kita hina orang yang bekerja lah. Orang kerja ada cara dia sendiri. Dia cara dia didik anak dia. Cara dia didik anak dia. Semua ada cara masing-masing. Yang penting jangan dengki dengan orang lain. Kita ada peluang, cara kita untuk dekatkan dia Allah, buatlah apa saja asalkan benda itu baik dan kita boleh jadikan dia sebagai ibadah. Kemudian Allah lanjutkan ayat 45. Allah kata kamu tak ada. Maksudnya orang Kristian Najran pun tak ada sebenarnya. Nak lihat keajaiban yang berlaku kepada Nabi Isa AS itu. Kelahiran Yahya itu kamu tak ada. Kamu cuma sangka-sangkaan saja. So inilah sebenarnya yang berlaku. Iz qalati, ayat terakhir kita bincang ayat 45. Iz qalatil malaikah. Ketika, yakni ingatlah ketika berkata malaikat kepada Maryam. Berkata malaikat, ya Maryam, wahai Maryam. Innallaha yubashshiruki bikalimatin min khusmuhul masihu Isa bin Maryam. Wahai Maryam, sungguhnya Allah bagi kabar kepadamu dengan tanda. Tu kata tadi Nabi Yahya tadi, dia dengan kalimah tu dia terima kalimah, maksudnya dia sokong Nabi Isa AS ni antara pandangan. Bikalimatin minhu mushu. Apa nama dia? Innallaha yubashshiruki bikalimatin min khusmuhul masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ayat terakhir yang kita nak bincang hari ini, ayat 45. Ingatlah ketika para malaikat, dan ketika para malaikat kata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah sampaikan khabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah, yakni firman daripadanya, itu seorang putera namanya Al-Masih, isteri puteri Maryam, seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Itu kita nak, jangan kita terkenal di dunia sahaja, tetapi kita di akhirat tidak dikenali. Allah tak kisah pasal kita pun. Kita duduk seorang-seorang, kita duduk diazab oleh di dalam neraka, tampak orang kenang kita dah. Dan termasuk juga golongan orang-orang yang didekatkan, yang didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita katakan bahawa ayat 44 tadi sebelum ini Allah bagi tahu semua cerita yang manusia kata tak boleh kita nak tahu. Perkara gaib ni melainkan disahkan oleh Allah SWT wahyu. Jadi pada orang zaman Nabi pun mereka tahu bahawa Nabi Muhammad SAW dia tak belajar dengan siapa pun. Mereka tahu pun Nabi SAW ni dia tidak pernah pergi ke mana-mana dalam tempoh masa yang lama. Kalau baginda ada hilang setahun dua, barulah boleh kata baginda pergi guru. Tapi sepanjang baginda hidup, dia hanya ada kat Mekah saja. Wahira tu pun kat Mekah juga. Dia tak, kalau dia pergi berdagang pun baginda pergi dengan orang lain. Semua orang tahu apa Nabi buat.
Jadi tak lain tak bukan Allah nak bagi tahu bahawa apa yang dia dapat ni tak lain bukan hanyalah daripada wahyu. Dan kisah itu tentunya menyebabkan wakil Nasara dan Najran terkejut kerana maklumat ni tak ramai yang tak tahu. Dan itu sebenarnya yang kita dapat ambil. Jadi apabila begitu kita terus kepada ayat 45 ni nak bagi tahu bahawa wahai Maryam, aku nak bagi kabar gembira bahawa aku akan menggembirakan kamu dengan kalimah Allah. Itu nama anak itu Al-Masih Isa ibn Maryam. So malaikat beritahu pada Maryam bahawa akan terjadi anak dalam perut Maryam tanpa perantaraan. Dan itu sepatutnya menggembirakan dia sebab dia menaikkan martabat dia sebagai orang yang mulia. Melebihkan dia daripada orang lain pun. Dia jadi tanda kebesaran Allah SWT. Itu sepatutnya kita sepatutnya jadi orang yang boleh orang tengok kita, orang dekatkan diri kepada Allah SWT. Bukan orang pergi sembah kita ke apa tak. Dia jadi orang yang membawa orang kepada Allah SWT. Kita lihat Maryam jadi tanda kepada kehebatan Allah SWT. Dia ada anak tanpa ayah. Kita sepatutnya macam tu. Kita jadi orang yang menjadi tanda kepada kebesaran Allah SWT. Sampaikan akhlak yang baik, sampaikan ilmu Allah, sampaikan perkara-perkara yang berdasar Quran dan Sunnah. Itu sepatutnya. Jadi maknanya bayi itu akan terjadi dengan apa? Lafaz titah dari Allah. Dia ada karamah Maryam dan mujizat Nabi Isa. Maka jelas Nabi Isa dilahirkan tanpa bapa. Nama baginda pun dah dibagi siap-siap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. So Allah kata dia ni apa? Wajihan fid dunya wal akhirah. Orang yang termuka di dunia, terkenal di mulia dunia kerana baginda seorang Nabi, dan baginda Nabi terakhir sehinggalah Nabi Muhammad diangkat jadi Rasul. Dan nanti dia kembali lagi sebelum semula untuk lawan dengan Dajjal, untuk berurusan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Itu dia sebenarnya. Dan daripada perkataan wajihan datangnya perkataan wajah. Kalau seorang itu anak luar nikah misalnya, seperti mana yang dituduh kepada Maryam ini, seperti mana Yahudi tuduh, tentulah malu nak tunjuk wajah di akhirat ramai. Tapi Nabi Isa bukanlah anak luar nikah, jadi dia tak perlu malu dengan kedudukan baginda. Sini Allah angkat dia. Kedudukan dia bukanlah sebagai anak luar nikah, tapi orang yang beriman, orang yang terkenal di akhirat, kerana baginda adalah seorang yang akan beri syafaat kepada orang yang beriman. Wallahu a'lam. Dan wa minal muqarrabin. Dia juga dari orang-orang yang didampingkan. Maksudnya apabila baginda dihampirkan dengan Allah, ini adalah syarat yang Allah yang akan rapatkan baginda secara fizikal lalu diangkat ke langit. Ini adalah satu-satu dalil yang jadi sandaran yang Nabi Isa dinaikkan ke langit di sisi Allah. Wallahu a'lam. Nanti insya-Allah kita akan lihat lagi kepada dalil-dalil yang lain. Berkenaan dengan yang saya baca tadi itu, ada satu pandangan yang mengatakan Nabi Isa akan bagi syafaat. Wallahu a'lam. Itu hanya saya bacakan saja daripada tulisan penulis yang lain. Hanya Allah yang mengetahui. Sebab kita tahu yang bagi syafaat itu Nabi Muhammad SAW. Tapi kita juga boleh bagi pertolongan kan kepada syafaat dengan izin Allah, siapa yang Allah nak bagi. Termasuk syafaat yang paling agung itu adalah daripada Nabi Muhammad SAW. Okey, tak apa. Itu bukan yang nak kita bincangkan lah. Jadi kita dapat lihat bahawa kalau dalam Tafsir Misbah, sebelum kita tutup cerita ni, sebelum kita tutup perbincangan kita hari ini, jadi kita dapat lihat ayat ini memulakan inti persoalan kata penulis Tafsir Misbah menghadapi delegasi Kristian Najran. Jadi yakni hakikat kedudukan Nabi Isa AS. Uraian itu dimulai sejak sebelum kelahiran beliau. Jadi suatu ketika pada malaikat, yakni malaikat Jibril sendiri, sebagaimana telah dikemukakan pada ayat lalu, berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah gembirakan engkau dengan kelahiran seorang putera yang dicipta dengan kalimat yang datang dari beliau. Yang dikatakan apa? Kun fayakun. Jadilah maka jadilah. Untuk lebih jelas menjelaskan bahawa kalimat itu dimasukkan bukan berupa ucapan, tapi sosok manusia, sekaligus untuk menjelaskan kedudukannya, maka berita gembira itu berlanjut dengan menyampaikan nama sosok tubuh tersebut. Dan kalau lahirkan itu segelar yang dipilih Allah untuknya adalah Al-Masih Isa. Dan kerana tidak mempunyai ayah, maka dia adalah putera Maryam. Jangan duga bahawa kerana dia tidak berayah maka dia akan dilecehkan. Tidak. Bahkan dia adalah seorang terkemuka, bukan saja di dunia tetapi di akhirat juga. Wallahu a'lam. Itu sahaja sebenarnya yang hendak kita bincangkan hari ini. Jadi apa yang kita nak bincangkan, apa yang kita telah kita bincangkan secara kesimpulannya. Apa sebenarnya Allah nak sampaikan kepada kita? Sebenarnya apa yang Allah nak sampaikan kepada kita ialah nak mengatakan bahawa kalaulah apa sahaja yang berlaku di muka bumi ini kita nampakkan sebagai ajaib, sebenarnya keajaiban itu adalah dilakukan oleh yang maha ajaib, kalau boleh kita katakan dengan izin. Sebab tu kita katakan tadi,
yang kita lihat bukanlah kepada keajaiban itu, yang kita lihat adalah kepada pencipta keajaiban itu sendiri, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini Allah SWT nak tunjuk bahawa Nabi Isa AS itu bukanlah Tuhan, bukanlah anak Tuhan, bukanlah sebahagian daripada Tuhan, tetapi dia adalah tanda bahawa apa? Tanda bahawa tanda kepada kekuasaan Allah SWT itu sendiri. Sebab itu dalam ayat-ayat yang kita bincangkan ini, Tuhan Allah SWT dia ulang kisah Nabi Isa ni sebagaimana telah diungkapkan pada ayat-ayat sebelumnya. Di antara dua kisah tentang Isa, Tuhan juga menunjukkan kisah Zakaria sebagai peringatan bahawa yang demikian itu cukup menjadi bukti atas kebenaran Nabi Muhammad SAW, iaitu yang juga menerima ayat-ayat daripada Allah SWT. Itu sebenarnya Allah tunjukkan kehebatan yang berlaku itu bukanlah menunjukkan bahawa Isa itu anak Tuhan, tetapi dia adalah kehebatan Allah, dan juga kehebatan itu berterusan kepada Nabi Muhammad SAW dengan dia itu membawa wahyu menceritakan perkara-perkara yang kalian tidak tahu. Yang penting ialah bukan keajaiban itu, yang penting semua itu adalah tanda-tanda kehebatan Allah SWT. Termasuklah tanda kehebatan Allah SWT itu adalah apa yang datang dalam Al-Quran ini. Wallahu a'lam. Demikian sahaja perbincangan kita, perkongsian yang ringkas ini. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita yang menarik ini. InsyaAllah tentang Maryam AS ni belum habis lagi. InsyaAllah kita bincangkan minggu depan secara ringkas-ringkas. Seperti biasa, saya mohon maaf atas segala salah silap, kata-kata yang mengguraskan hati. Kalau ada, saya mohon maaf. Dan tentu saja ada perkara yang tersilap yang saya lakukan. Tuan-tuan ambil mana, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat ambil mana yang benar, amal-amal yang baik, tinggalkan mana yang tersalah, mana-mana yang mengguraskan hati. Saya mohon maaf, tak bermaksud untuk melakukan perkara tersebut. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita baca, yang kita bincang ini berjaya menjadikan kita orang yang berilmu dan berjaya mengubah kita menjadi orang yang lebih baik, tawaduk, tunduk, patuh kepada Allah. Janganlah kerana nikmat Allah SWT Allah lebihkan kita daripada orang lain, menjadikan kita orang yang sombong, bongkak, kerja nak cari salah orang saja. Tetapi sepatutnya kita kena jadi seperti mana Zakaria dapat maklumat tentang ada anak ni, kena Allah perintahkan supaya tunduk patuh, supaya banyak sucikan Allah SWT, supaya tak rasa riak dan sebagainya. Itu sepatutnya kita. Kalau Allah suruh kat Maryam, apa Maryam berlaku bila tak dijadikan orang yang mulia, Allah suruh sampaikan melalui Jibril, malaikat, dia kena tunduk patuh kepada Allah SWT. Kena berjemaah, kena semayang solat berjemaah, bukan mengasihkan diri, bukan hidup sendiri-sendiri macam tu sahaja. Itu sebenarnya yang kita boleh tadabbur dengan ringkas, secara ringkas, jika kita ingin lihat kepada ayat-ayat Allah SWT. Moga Allah SWT membuka basyirah kepada kita supaya kita boleh memahami ayat-ayat Al-Quran ini, supaya kita boleh mendekatkan diri. Itu yang lebih penting. Jangan sekadar ilmu ni seperti mana guru saya pernah kata dulu masa pensyarah saya pernah kata, dia kata apa? Jangan kita buat ilmu ni sekadar untuk menggerakkan otak sahaja. Kata sekadar exercise otak, tapi biarlah dia menjadi amalan kita supaya mendapat manfaat kita kelak di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Quran ini kita menjadikan kita orang yang tunduk, patuh, menjadi orang yang berakhlak baik, mendekatkan diri kepada Allah, lebih-lebih menjadi orang yang tawaduk, yang orang-orang yang sentiasa merendah diri. Wallahu a'lam. Demikian sahaja pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu depan dengan izin Allah SWT. Demikian sahaja, kita tutup dulu dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wassalam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala.